Salam sejahtera, apa khabar semua? Hari ini kita nak sambung bab 11, 12 dan 13 di mana kita nak bincangkan soalan peperiksaan akhir. Kita akan bincangkan soalan mengenai pengenalan set, pengendalian data dan teorem Pythagoras. Okey. Semua nampak jelas? Kalau tak jelas, boleh besarkan gambar atau melintangkan siapa yang guna handphone. Baik, kita pergi soalan 1A. Padankan yang berikut. 0.9 nisbah dengan 8.1. Jadi, bagaimana kita nak mudahkan dia menjadi satu unit. Jadi, kita pindahkan titik perpuluhan 0.9 ke kanan diikuti oleh titik perpuluhan 81 ke kanan. Maka kita akan dapat 9 nisbah 81. Maka jawapannya berapa? Jadi kita akan dapat 9 per 81 atau 9 bahagi 81. Jadi kita akan dapat 1/9 atau 1 nisbah 9. Baik, bagaimana dengan kotak kedua? 0.9 nisbah 81. Okey, dapat berapa? Tukarkan 0.9 menjadi 9. Dan pindahkan titik perpuluhan dia menjadi 9. Itu juga nisbah 81 dipindahkan titik perpuluhan 81 pindahkan ke kanan. Okey, apa kita perlu buat jalan kerja dia? Sifar 9 nisbah 81. Kita nak jadikan perpuluhan ini menjadi nombor bulat. Kita pindahkan. Satu titik perpuluhan ke kanan, 1. Itu juga 81. 1. Maka dia akan jadi 9 nisbah 810. Ataupun 9 per 810. Jika kita mudahkan, kita akan dapat 1 per berapa? 90. Betul?
Ya, cuba soalan yang ketiga. Sifar perpuluhan sifar 9 nisbah 81. Jadikan nombor bulat, pindahkan titik puluhan hingga menjadi nombor bulat 1, 2. 1, 2. Kita akan dapat 9 nisbah 8,100. Ia ini 9 per 81,000 sama dengan 1 per 900. Okey. Apa? Satu per 900. Okey, ini untuk nisbah. Kita akan buat nanti. Kita nak tumpukan kepada pengenalan set. Bincang kemudian. Sebelum ini kita dah bincang tentang unsur dan bukan unsur. Cuba kita buat soalan ini. Soalan 8A. Lengkapkan petak kosong berikut dengan menggunakan simbol unsur atau bukan unsur diberi set A sama dengan nombor yang kurang daripada 10. Jadi 16 ini unsur atau bukan unsur bagi A. Senaraikan nombor genap dahulu yang kurang daripada 10. Okey, sudah senarai. Nombor genap kurang daripada 10. Jadi kurang daripada 10, 16 unsur atau bukan unsur. Ya, bukan unsur. Dua, yes, 2 unsur. Sebab dia kurang daripada 10. 8 unsur. Jadi 2 ada unsur A, 8 adalah unsur A. B. Lengkapkan petak kosong berikut dengan menggunakan simbol subset atau bukan subset, di mana dia beri set L sama dengan senarai 3, 5, 6, 7 dan M sama dengan 3 dan 5. Jadi M ini subset atau bukan subset bagi L. Apa maksud subset? Apa maksud subset? Saya ingat lagi. Subset maksudnya sebagian ahli daripada
keseluruhan kumpulan. Jadi kita lihat adakah M ni subset bagi L. Jadi kita lihat unsur M 3, 5 ada dalam unsur L. 3 dan 5. Di M subset atau bukan subset adalah subset. Okey, boleh? Pergi kepada gambar raja Venn pula. Gambar raja Venn di bawah menunjukkan hubungan antara set semesta. Okey, semua ahli bagi set A dan B, set A dan set B. Nyatakan bilangan unsur dalam set A. Okay. Apakah bilangan unsur bagi set A? Jadi set A yang ini kan, lengkungan dia, kawasan dia, sepadan dia. Jadi set A adalah semua yang ada dalam ni kan, 52, 54, 57 dan 58. Jadi kita senaraikan semua unsur bagi set A, kemudian kita kira bilangan-bilangannya. Bilangan ahli bagi A. A senaraikan dan bilangan simbol N unsur bagi A sama dengan 4. Okey, dapat? Senang. Kita tentukan pelengkap bagi set A. Jadi bila kita dapat ahli bagi set A, maka kita akan dapat pelengkap bagi set A. Maksudnya selain daripada set A. Apakah selain daripada set A? Selain daripada set A yang tidak disenaraikan dalam unsur ataupun ahli dalam A. Itu apa? Yang di luar ni. Di luar daripada set A. Jadi A prime sama dengan 53, 55, 56, 59. Dia tak masuk lagi. 53, 54, okey, 56 dan 59. Dia yang tertinggal 56, 59, 55, 53. Ini ada lagi satu unsur ni, 51. Kita boleh tambah 51. Okey. Pelajar boleh tambahkan 51 di dalam ni. Sudut set pelengkap bagi set A. Tulis satu hubungan untuk mewakili set A dan set B. Apa hubungan set A dengan set B? Kita lihat set B punya unsur set A kan. 52, 54, 58. Seperti soalan yang kita bincang sebelum ini. Maka kita boleh katakan B adalah apa? Subset bagi set A. Betul? Ya. B subset bagi A. Okey, ada soalan?
Baik, C, tuliskan semua subset yang mungkin bagi setiap set berikut. Okey, C1 unsur bagi 3. Jadi kita senaraikan semua subset mungkin bagi set yang berikut ya. Kita juga soalan 2 dan 3. Ketiga ni kita kena cari X. Kita buat soalan 1 dan 2. Jadi jawapannya untuk soalan C1 subset kosong dan unsur 3. Itu juga dengan soalan 2 set kosong untuk segitiga dan bentuk pentagon. Begitu juga C3 dan pentagon. Jadi bilangan soalan 2 ni bilangan unsur dia untuk subset ni 1, 2, 3, 4 Okay. Diberi P 7, 3, 13, X 11, 5 dan Q nombor perdana yang kurang daripada 15. Jika P tolak Q, cari nilai X. Apa maksud ni? Jika P sama dengan Q kan? P sama dengan Q. Cari nilai X. Okay, P kita dah dapat senaraikan. Kita senaraikan Q ya. Cuba senaraikan ahli bagi Q. Unsur-unsurnya atau unsur-unsurnya. Okay, so P kita tahu. So ahli bagi Q kita senaraikan. Nombor perdana kurang daripada 15. Apakah unsur nombor perdana? 2, 3, 5, 7, 11, 13 kan? Kurang daripada 15. Kita senaraikan hingga 13. Di P sama dengan Q. Baik, kalau P sama dengan Q, apakah unsur yang ada di Q tapi tiada di P? Kita bulatkan. Kita senaraikan balik P. Okay, nampak semua? Nampak Jadi kita bandingkan dengan P P sama dengan 7, 3 kita boleh susun dahulu. 13 ataupun 11, 15 X. Tengok 3 ada 3, 7, 13, 11, okey. Okey, sini tak ada 5. Jadi tidak ada 5. Dia ada 15. Okay, ini 5. 5 kan? 5 ada sini. Senaraikan 5.
5 ada. Okey, ni 5 tadi Okey, 15 tak ada. Dx sama dengan 2. X sama dengan 2. Boleh? Baik, untuk soalan seterusnya, pengendalian data. Kita lihat ini carta apa ni? Carta palang. Di atas menunjukkan bilangan minuman tin dan apa itu minuman kotak yang dijual oleh 4 buah gerai semasa sukan. Okey. Tahunan di sebuah sekolah. Harga bagi satu minuman tin, satu minuman kotak masing-masing ialah RM1.50 dan RM80. Berapakah bilangan minuman kotak yang dijual oleh gerai K? Okey, pandu pada penunjuk di sini. Warna yang cerah itu minuman kotak dan gelap itu minuman tin. Kita kira bilangan minuman kotak bagi gerai K. Ini gerai K kan, sebab ada 4 gerai. Ini gerai K. Kita lihat minuman kotak. Kotak yang cerah ada berapa jumlah dia? Okey, kita boleh kira. Okay, dia mula daripada satu kotak ini, satu unit ni, kosong hingga 25. Jadi kita kira berapa ni? Cuba dapatkan berapa. Kotak yang cerah ni ada 3 kotak. Jadi berapa jumlahnya? Okay, ni. Kalau mula dari sini, 0, 25. Okey, 50, 75 ya. Kalau kita mula dari sifar sebab ni minuman kotak. Jumlah minuman kotak ini kita mula dari sifar, 25, 50, 75. Jadi 75 kotak. Itukah jumlah pendapatan gerai L. Okey, kita pergi kepada gerai L. Apakah pendapatannya? Kira bilangan minuman kotak dan minuman tin. Kita kira minuman tin dulu yang gelap ni. Berapa? Ada berapa? 100. Okey, minuman kotak ada 100 bilangan dia. 100 tin. Lepas tu kita darabkan dengan harga bagi minuman tin. RM1.20. Okey, berapa untuk minuman kotak? Berapa bilangan ni semua? Dia yang dapat? 100 juga kan? Sifar, 25, 50, 75, 100 Jadi 100, 100.
Okey, macam mana nak kira? Dapatkan berapakah jumlah pendapatan gerak L? Okey, minuman tin dan kotak. Okey, minuman tin dahulu kita kira. Minuman tin MT tak bagi sebut MT sebagai minuman tin. Ada 100 bilangan darabkan dengan harga untuk satu tin minuman iaitu RM50. Bagi terdapat berapa? RM50 ke RM2? RM2 ni 20% lah. RM20. Okey, RM20. Tukar. Kita akan dapat RM120 lah. Ya, RM RM120. Boleh? Boleh letak unit dia RM. Minuman kotak MK 100 bilangannya juga. Harga 80 sen. Jadi sama dengan 80 . Di jumlahnya kita tambahkan ke jumlah pendapatan gerak L sama dengan 120 tambah 80. 200. Maka jumlah pendapatannya adalah RM200. Baik, itu kan beza antara pendapatan gerai M dan pendapatan gerai N. Kita kira dengan ataupun pendapatan M, lepas tu kita cari pendapatan gerai N. Buat seperti soalan 2 tadi. Oh, ada nak salin? Boleh salin. Sudah? Okey.
Kita cari gerai M dulu, pendapatan gerai M berapa? Cuba dapatkan. Lihat contoh yang ini, yang kerja dia. Okey, ada yang guna kereta Okey. Dapat berapa? Okay, ada yang dapat Di gerai M sama dengan minuman tin, jangannya 1/5 dapat dijual RM20, satu tin, maka jumlah dia berapa? RM150. Kita tulis RM-nya pun boleh dulu Okay. Lepas tu 75 daripada graf kita dapat 75. Betul 75? Okey, M ni 75 Sifar 25 50 75 ni M. RM75 80 sen dapat berapa? RM80. Maka jumlahnya semua berapa? 210. Okay, jumlah dia sama dengan RM 210. Boleh? Gerai N pula. Gerai N ada yang dapat? 75 RM20 dengan RM90. Okey, lembaran kotak bilangannya berapa? Untuk N, kotak sifar 25, 50, 75, 100, 125 Betul? Yes. Kotak ni lebih ada 1/5 kotak. 80 sen kita akan dapat M100, maka jumlah sama dengan 190. Kita cari bezanya, kita tolakkan N dengan M. M tolak N. M lebih besar, M tolak N lah. M tolak N, RM 210 tolak dengan RM 190. Kita dapat bezanya RM20.
atau jualan dua gerai ini. Okey, boleh? Senang? Okey, boleh mudah ya. Kita nak baca carta palang ni, kita tafsirkan ke bentuk angka. Okay, ada yang salin yang sebelum ni? Ada yang dapat kan? Oh, ada yang tersilap kira bilangan dia. Okey. Okey, sudah? Baik. Soalan seterusnya, 100 orang murid diminta mengeja perkataan difficult. 45 orang daripada mereka dapat mengeja. Okey, dengan betul, 36 orang mengeja dengan salah dan 19 orang tidak mahu mencuba. Okey, antara carta berikut yang manakah dilukis dengan betul bagi mengkali di atas? Okey, cuba bina carta pi ni, yang mana yang betul? Dia ada 45, 16, 19. Okey, kirakan jumlahnya dahulu. Okey, lepas tu 45 tu kita bahagikan dengan jumlah, maka kita akan dapat peratus bagi yang dapat mengeja. Boleh? Okay, boleh? Jadi jumlah semuanya dahulu 45 campur 36 campur 19. 100. 100. Jadi kita akan darab dengan 100% ataupun ya ini cacapan kita kira 100% kan. Jadi kita boleh lihat dapat anggarkan 45 ni mesti lebih. Yang betul ni mesti lebih. Atau yang paling sedikit adalah tidak mahu mencuba. Dia tidak mahu cuba lebih sedikit. Ini kan lebih sedikit. Okey, jadi dalam anggaran kita boleh dapat tahu bahawa peratusan bagi tidak mencuba 19. Di peratusan dia sedikit ataupun darjah sudut darjah dia kecil berbanding betul dan salah. Maka jawapan dia C. Untuk jimat masa kita boleh anggarkan jawapannya C. Okay, bina carta bagi mengkali data di atas. Okey, kita tukar kepada carta palang.
Okey, mana yang untuk yang boleh mengeja, labelkan dulu yang betul semua. Berapa? 45 orang. Okey, ini bilangan untuk untuk pelajar atau murid. Murid. Yang ini untuk betul salah atau tidak. Berapa? Kita cuba lukiskan. Siapa yang lukis, dah lukis, boleh snap dan hantar pada cikgu melalui WhatsApp. Dia dapat. Okey, ada yang dapat 45 45 ni kita separuhkan dia boleh separuhkan dia. 45 kita tinggikan sikit. Cikgu betulkan. 45 kita betulkan. Salah berapa? 36 dan tidak mencuba 19. Kurang daripada 20 kan? Kurang sikit lah daripada 20. Kita betulkan. 45, 36 dan tidak mahu mencuba 19. Kurang daripada 20 sikit Okey. Set. Dah, ada yang dapat macam ni. Baik. Sebenarnya soalan 10A. Okey, bentuk jadual ni. Kita tafsirkan bentuk jadual ni dalam kepada angka. Jadual di atas menunjukkan sebahagian hasil tinjauan tentang bilangan anak dalam keluarga guru di sebuah sekolah. Jumlah guru yang berkeluarga di sekolah itu ialah 32 orang. Apakah bilangan anak yang kedepannya adalah paling banyak? Jadi ada bilangan anak, ada yang tiada anak, seorang anak, dua orang anak, tiga dan empat. Okey, kegelapan ni bilangan keluarga. Kegelapannya ni kegelapan tiada anak. Bilangan keluarga ada 3 keluarga, seorang anak 8 keluarga, 2 orang anak 4 keluarga dan seterusnya. Jadi kita cari yang paling kerap. Kerap ni maksudnya bilangan keluarga yang paling banyak antara 8, 4, 6, 4 ni Jadi kita tengok yang bilangan keluarga yang ramai yang punya seorang anak Ini yang paling banyak. Kerapan yang paling banyak adalah 8. Macam tu kita tafsirkan. Di seorang. Berapakah bilangan keluarga yang ini lebih daripada 4 orang anak? Okey. Macam mana kita nak buat? Yang lebih
daripada 4 orang anak. Jadi kita kirakan semua jumlah bilangan keluarga ni berapa ni? 3, 8, 11, 15, kan? 21. Okey, ada berapa ni semua? Okey, semua 25 Yang kurang daripada 4 orang anak, 25. Kita nak kira bilangan keluarga yang punya lebih daripada 4 orang anak. Di sini dia ada tulis jumlah guru yang berkeluarga di sekolah adalah 32 orang. Di sini 25 saja yang kurang daripada 4. Yang lebih daripada 4 tidak dinyatakan. Jadi 3/2 kita tolakkan dengan 25 25 yang kurang daripada bilangan keluarga yang punya kurang daripada 4 orang anak. Jadi yang lebih dengan keluarga yang lebih 4 orang anak, 3/2 tolak 25. Jadi 7 keluarga yang mempunyai lebih daripada 4 orang anak. Hitungkan peratusan keluarga ini 2 orang anak. Jadi kurang daripada 2 orang anak, kita jumlahkan 11 campur 4. Yang ni berapa ni? Hitungkan peratusan keluarga ini 4 orang anak. Lagi bilangan keluarga je 4 keluarga. Bahagikan dengan jumlah semua bilangan keluarga. Darab dengan 100. Okey, boleh? Boleh faham ni? Ya, mesti bagikan dengan semua jumlah keluarga 3/2 bukan 25 Okay, 4 bagi 3/2 dah darab 100. Okey, semak kereta dapat 12.5 dapat tak? Okey, ada dapat 12.5%. Okey, untuk teorem Pythagoras, kita lihat mana yang bersudut tegak. Tandakan betul pada segitiga bersudut tegak dan pangkah pada segitiga bukan bersudut tegak. Okey, manakah yang bersudut tegak? Sudut tegak selalunya dia bentuk L kan, segitiga dia. Ini bentuk L, bersudut tegak. Yang ni sudut tegak Yang ni sudut tegak. Ini bentuk L. Okey, yang ni dia nak confirm ni kita 1 kuasa 2, kita tambahkan 18, kita kuasa 2 kan, dapat tak 29? Kalau dapat 29, maksudnya dia sudut tegak. Itu juga yang lain kita semak. Dapat 47.65 kan. Jadi ni bukan sudut tegak sebab kita tak dapat 29. Faham tak guna teorem Pythagoras? Cikgu ulang kat sini.
Kita ambil yang sisi yang pendek itu 21 dengan 18. Dengan rumus teorem Pythagoras itu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. DA ni sisi yang paling panjang kita cari dapat tak 29. Kita kuasa 2 kan 21 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 punca kuasa 2. 27.6 5 tak sama dengan 29. Jadi dia bukan Sebenarnya akhirnya cari jarak AC. Macam mana cari jarak AC? Gunakan teorem Pythagoras. Baik AC ni adalah A seperti rumus ni. Teorem Pythagoras ni kita gunakan. Guna yang ni Jadi AC sama dengan AB tambah BC. Jangan lupa semua ni ada kuasa 2 Untuk teorem Pythagoras mesti kuasa 2. Di AC sama dengan AB berapa? Kirakan kotak dia. 1, 2, 3. Okey. Jadi unit dia berapa ni? 1, 2, 3. Okey. AB 3 kuasa 2 tambah BC 4 kuasa 2. Itu punca kuasa kan 45. Okey. Ada soalan sebelum kita akhirkan kelas kita? Tiada. Okey, tiada, kita tangguhkan kelas kita dulu. Boleh? Okey, macam mana? Faham tak semua? Faham ke kurang faham? Okey, faham, faham, faham. Baik, kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.